baik. Kita sambung semula. Jadi apabila manusia degil, tidak mau berpandukan kepada agama Allah, undang-undang dan cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah, maka pasti tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan bermacam-macam masalah dalam kehidupan. Betul atau tidak? Tak selesai masalah. Kan? Kadang-kadang ada di kalangan kita yang merasa undang-undang Islam ni memalukan orang. Macam apa yang dilaksanakan di Terengganu. Ta'zir. 6 sebatan. Saya kata, tuan-tuan, saya tengok satu video. Bagaimana pesalah ni disebat, tuan-tuan. Punggungnya dibuka kan? Yang saya lihat, 4 kali sebatan, pecah punggung. Saya ingat kalau 6 kali sebatan, mungkin punggung tak ada dah. Hilang punggung. Sebatan Islam mendidik. Tu pun ada orang komen. Saya sedih. Kan? Mengaibkan orang. Bagaimana pula dalam isu-isu fitnah memfitnah. Tidakkah itu juga mengaibkan orang? Dalam Quran, Al-Baqarah 217. Al-fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. La yadkhulul jannah namamun, hadis Bukhari. Pemfitnah tak masuk syurga. Fitnah mengaibkan orang tak? Saiful. Aib. Kalau kita rasa undang-undang ataupun kaedah sebatan tu tak betul, kita cari yang terbaik. Kan? Tu kadang-kadang saya pun rasa pelik. Orang Islam saya tak setuju dengan undang-undang Islam. Tapi saya tak terpanjat. Kenapa? Siapa boleh jawab? Siapa nak cuba jawab? Saya bagi RM100. Siapa jawab tepat RM1, 1 saat di sekarang habis. Sebab Nabi dah bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan dagang dan Islam akan kembali dagang. Maka berbahagialah orang-orang yang dagang. Islam di akhir zaman, kata ulama yang mensyarahkan hadis yang mulia ini, tidak digemari oleh orang-orang Islam sendiri. Jadi apa nak kan? Tuan-tuan yang belum mengenali saya, tak apalah. Let me introduce myself. Cakap Urdu. Kan? Saya dulu pernah bekerja makan gaji. Pegawai bank. 16 tahun saya kerja. Bila saya nak ikut Islam, seluruh keluarga saya mencemuh saya. Tapi saya tetap tekad, berazam. Nak ikut Islam berpandukan Al-Quran As-Sunnah. Sebab saya jumpa ayat Quran, saya yakin. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a huda ya fala yadhillu wala yashqa. Taha surah ke-20 di pertengahan ayat 123. Siapa ikut Quran tak sesat dan tidak akan menemui kecelakaan dalam kehidupan. Saya berjaya telah membuktikannya. Bila saya resign dulu, umur saya 35. Saya hanya mampu berdoa, ya Allah, panjangkanlah umurku. Aku nak bukti aku ikut Islam, aku takkan susah hidup. Tapi saya ada maruah, saya ada prinsip. Saya tidak pernah menadah tangan daripada keluarga saya minta bantuan. Nah, setelah saya resign. Dalam bahasa Inggeris dia kata apa tu? Tak ingat dah perkataan. Nah, ini saya. Alhamdulillah, saya panjang umur. Sekarang umur apa tu tak ingat. Resign 35. Sekarang kadang 45 ke. Lebih kurang macam tu lah. Saya dah letak jawatan berhenti kerja 28 tahun. Tuan-tuan campur lah. 35 campur 28. 36. 63. Saya berjaya membuktikan pada seluruh keluarga saya. Hidup kita tak susah bila kita ikut Islam. Ramai yang terperanjat, tuan-tuan. Buka pula tahfiz. Dah masuk tahun ke-10.
Sekolah yang saya urus ni tuan-tuan, kalau ikut logik akal, lama dah bungkus gulung tikar. Kenapa tuan-tuan? Pelajar 210 orang. Yuran yang kita kutip setiap bulan yang kurang 50,000. Kita punya expenses, perbelanjaan kita 130,000. Pekerja ada 60 orang kaki tangan. Tuan Imam, ramai tak? Nak bayar allowance saja sebulan hampir 70,000. No makan asrama. Tapi saya tawakal pada Allah, saya yakin. Saya dah lalui proses ni. Nah, Allah bagi jaminan. Kamu ikut Islam, kamu tak akan sesat. Kamu tidak akan menemui kecelakaan dalam kehidupan. Alhamdulillah, sampai ke saat ini, sekolah kami masih boleh bertahan. Tak sampai hati tuan-tuan. Nak retrench, nak memberhentikan pekerja-pekerja. Memandangkan dah terlalu ramai. Overstaff. Saya pun mengadu kat Tuhan, ya Allah, berilah yang terbaik pada tahfiz yang kurus ni. Itu je lah. Kan? Hujung tahun ni kita nak pergi Mekah pula. Siapa nak pergi Mekah, umrah kan saya boleh ada flyer ni. Ada syarikat berada belakang tu. Lagi kita tengok lah. Nah, berdoa banyak. Alhamdulillah tuan-tuan, kerja tak ada. Kerja saya berdakwah. Ini bukan satu kerja ya. Amanah. 5 kali dah pergi Mekah. Tuan Haji berapa kali? 3. Cerai 5 kali. Haji berapa kali? Oi, kita serupa. Ni nak pergi kalau umur panjang kali ke-6. 2 kali haji, 3 kali umrah. Kalau jadi ni kali ke-4. Setiap kali saya pergi masuk Masjidil Haram saya menangis tuan. Ya Allah. Tak tahu benda apa kita nak kata kat Tuhan. Tapi kita rasa keyakinan tu hidup tuan-tuan. Ni yang aku yakin sangat dengan Quran ni. Tuhan tunjuk di dunia. Tuan-tuan. Alhamdulillah. 63 tahun pergi cek darah setakat hari ni lah Tuan Haji. Tip top condition. Badan saya ni. Sihat. Walafiat. Doktor check. Buah pinggang okey. Jantung okey. Saya yang paling bimbang. Kencing manis. Saya tanya. Kencing manis ada? Tak ada. Kencing orang pun tak ada. Penyakit yang paling bahaya tuan-tuan. Kencing orang. Lepas tu saya beritahu kat pakej-pakej yang bawa umrah ni, tolong jangan kencing orang. Saya cukup pantang untuk nenek. Tak berkat, Pak Ji. Tak berkat. Kita buat kerja baik, tapi kita menipu. Ni tak betul. Sebab tu saya berhenti satu pakej yang saya pergi tu. Dia tidak menipu, tapi tak betul dengan apa yang ada dalam flyer. Saya tak boleh terima. Saya dah beritahu dari awal. Kalau enter buat tak betul dengan ini kali terakhir. Yang ni first time saya nak pergi. Tapi sahabat saya pun saya dah cakap benda yang sama. Sebab saya tak mau tuan-tuan. Kita hidup di dunia ni sekali je. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Al-Muddathir. Surah ke-74. Ayat 38. Setiap manusia. Dengan apa yang dilakukannya. Apa sahaja yang kita lakukan di atas muka bumi. Kita akan dipertanggungjawab di hadapan Allah. Tambahlah kami ni, Pak Haji, penceramah, cakap Quran Hadis, tapi kaki kencing. Jam. Betul tak? Nganggu. Aku bukan kaki kencing. Aku contohnya. Tu cerita dia. Boleh tuan-tuan? Sama okey ya? Tadi kita mula 7.50. Kita berhenti pukul berapa, Saudara Saiful? 9.30. Saya berhenti pukul 9, saya full tampung sampai 9.30. Dia ceramah tak boleh lama-lama. Orang jemu. Sebab tu kadang-kadang kita kena selang-seli juga dengan celoteh, Pak Di. Kan? Baik. Jadi jelas. Kalau tuan-tuan tak jelas lagi, minta maaf. Sekadar tu saja ilmu yang ada kat saya. Jadi, matlamat Hijratul Rasul, pertama menegakkan sebuah negara Islam, kemudian melaksanakan syariat Islam. Ingat, Islam bukan semata-mata soal syariat, tapi salah satu. Yang ni kalau tak ada pun, macam mana negara nak jadi sebuah negara yang maju? Kalau pemimpin kaki selewing, minta maaf lah. Kan? Macam sebuah negara kan?
Oh. Nah, negara kat mana awak tahu? Kan? Oh. Nasib baik tak bengkerak ni Pak Ji. Kan? Oh, tu cerita dia. Nah, minta maaf lah. Nah, soal amanah penting. Tu saya baca tadi surah Muhammad ayat 22-23. Muka surat 748-749. Tafsir Ish Zainuddin Hamidi. Kalau pemimpin tidak berpandukan Al-Quran, kata Ish Zainuddin Hamidi dan tafsir. Di antara sifat pemimpin tersebut, membina kekayaan untuk diri dan keluarga. Kemudian dia akan melakukan kesewenang-wenangan. Yang saya nak buat apa dia buat. Kita nak yang berpandukan Quran dan Sunnah. Sebab Nabi Isa AS sendiri dah saya buktikan dia akan turun semula ke alam dunia ini memimpin umat Islam berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh? Baik tuan-tuan. Kadang-kadang yang menjadi kekeliruan kalau tuan-tuan rasa tak berapa nak tepat ke huraian saya, tak apa jelas tuan-tuan tanya lebih arif lah. Nah. Saya nak bahas yang seterusnya lah. Bagaimana kedudukan orang-orang bukan Islam di dalam sebuah negara Islam. Nabi pun masyarakat majmuk. Non-Muslim ada, Yahudi ada, Islam ada. Yang selalu menjadi pertikaian, perbincangan hangat. Bila laksana syariat Islam, macam mana dia Pak? Okey, saya sebut lah. Tuan-tuan balik carilah. Kitab Fi Zilalil Quran, jilid ketiga, muka surat 232, surah Al-Ma'idah, surah kelima di pertengahan ayat 42. Fi Zilalil Quran ni, tafsirannya banyak. Yang saya sebut ni adalah daripada Indonesia. Yang ada kat rumah saya, Ustaz Zaki Yusof atau Yusof Zaki. Itu orang Malaysia. Yang saya nak sebut ni adalah Indonesia. Ayat yang berbunyi, فَإِنْ جَاءُكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. Arahan Allah kepada Nabi SAW, Al-Ma'idah ayat 42. Maka apabila mereka datang pada engkau, wahai Muhammad, tak kira siapa yang datang. Islam atau bukan Islam. Maka hukumlah di antara mereka atau berpalinglah. Jadi dalam ayat ni tuan-tuan, Allah mengarahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang bukan Islam diberi pilihan. Mau nak Islam pun boleh, tak mau pun boleh. Jadi timbul masalah tak? Ada masalah tak? Kalau dia tak mau. Ada masalah? Ada masalah. Ada pula yang kata, kalau macam tu Ustaz, orang Islam mencuri dipotong tangan. Orang bukan Islam tak dipotong tangan. Di mana keadilan? Kita jawab ayat tadi, ini perintah Tuhan. Faham Haji? Panggil Haji boleh? Tengok pakai serban? Okey Alhamdulillah. Dah pergi Haji dah? Tak apa, tahun depan kita pergi dua. Perintah Tuhan, Saiful. Allah bagi pilihan. Mau pun boleh, tak mau pun boleh. Jadi kita ikut perintah Tuhan, adakah kita tak betul? Satu. Dalil orang bukan Islam tidak boleh dipaksa. Seterusnya Al-Baqarah 256. La ikraha fid din. There is no compulsion in religion. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita hanya berdakwah. Kalau kita paksa, kita bimbang dia masuk Islam, tak ikhlas. Faham tak? Dalil ketiga. Surah Yunus. Surah ke-10 ayat 99. Saya nak bagi tuan-tuan faham sekadar ilmu yang ada kat saya lah. Ya? Kalau tak betul, minta maaf lah. Tapi saya yakin insyaAllah betul sebab ayat Quran. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ard kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Surah Yunus surah ke-10 ayat 99. Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab tafsir sebut. Dan kalau kami kendaki wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami boleh jadikan seluruh umat manusia beriman kepada kami. Kami ni Allah Taala. Tapi kenapa sebut kami? Kalau kita bahasakan kami, makna lebih daripada
seorang. Awak datang berapa? Kami datang naik kereta. Kami mana lebih daripada seorang. Tapi kenapa ulama terjemah Allah kami? Untuk membesar dan mengagungkan Allah. Tidak ada yang paling besar. Tidak ada yang paling agung kecuali Allah. Kalau Allah ada dua, balik awal kita. Sebab tu tuan-tuan, Perdana Menteri pun tak boleh ada dua. Dia kena ada satu. Kalau ada dua Perdana Menteri, kelang kabut tak negara? Dua presiden. Dua yang di-Pertuan Agong. Hak seorang tu kata sila duduk, jangan lari. Agong ni pelawak ya tuan. Tak boleh. Mana dalil? Dalil Al-Anbiya surah ke-21 ayat 22. Lau kana fihi ma alihatu illallah la fasadata. Kalaulah Tuhan tu lebih daripada satu, berlaku kerosakan. Boleh? Okey ya. Dulu UiTM. Belajar bidang apa? Diploma ke degree? Sekarang kerja apa? Oi, ini mesti jutawan ni. Oh, kalau sebut jutawan, amin selalu. Buat bisnes sendiri. Alhamdulillah. Zakat banyak apa? Bagi sekolah aku sikit. Sekejap lagi aku nak tengok dia nak bagi, tak bagi. Itu dalil. Dia satu Tuhan. Kami membesar dan mengagungkan Allah.